Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tunggu sekejap untuk kawan-kawan masuk ya. Sebab saya tak guna mikrofon. Clear tak suara? Kita tunggu sekejap untuk kawan-kawan masuk. Cuma saya nak tanya, dengar ke tak dengar suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Mungkin kita tunggu seminit dua untuk supaya semua sahabat boleh join sekali. Kita tunggu 2 minit. Okay, dengar lah jelas. Saya tak ada mikrofon. Okay, boleh kita mula ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan kita rafatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi nikmat iman dan Islam, nikmat hidup kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita boleh bersama-sama dalam sesi usrah grup Dynamic sesi 002 2020. Dan alhamdulillah saya diberi peluang oleh MTGD untuk mengendalikan sukol usrah hari ini. Mungkin sedikit kelainan usrah hari ini sebab biasanya usrah ni kita bincangkan tentang keagamaan dan sebagainya. Cuma hari ini sedikit perkongsian yang diberikan ialah tentang pengurusan kesihatan diri. Okey. So memandangkan sekarang ni musim COVID-19, mungkin awal-awal ni saya cuba kongsikan share info tentang COVID-19 lah. Okey. COVID-19 ialah salah satu pandemik yang melanda negara kita sekarang ni, dan ianya telah melanda majoriti of negara sebenarnya di dunia ini. Dan COVID-19 ni dia asalnya sebenarnya berasal daripada grup family coronavirus ataupun coronaviride. Virus ni dia ada family tau, ada family. So sebelum kawan-kawan masuk, saya just pelik around dengan coronavirus ya. Okey. Coronavirus ni dia berasal daripada satu family yang sebelum ni dah ada, dah wujud lama dah, berjuta-juta tahun. So ia boleh menyebabkan penyakit seperti common cold, demam biasa. Okey, dan ada juga boleh menyebabkan penyakit yang kita pernah dengar sebelum ni, iaitu wabak SARS, MERS-CoV, dan sekarang ni yang paling teruk ialah COVID-19. Bersempena dengan kita terjumpanya detect this virus in 2019. So kita panggil dia COVID-19. So sekarang ni kita ada 14 viewer. So saya rasa mungkin more coming in lepas ni. Tak apa, boleh ke saya teruskan? So mungkin untuk pasal COVID ni, apa yang kita perlu tahu hanyalah cara nak prevent daripada virus ni, kita terkena virus ni. Okay, macam mana kita nak prevent? Rasanya semua dah tahu sebenarnya, cuma just nak top up a bit sahaja, especially cara pemakaian mask, cara pakai sanitizer dan sebagainya. So kita kena faham virus ni dia merebak melalui respiratory droplet ataupun dan juga kontak. So macam mana tu? So respiratory droplet ni, contohnya masa saya bercakap ni,
ada sebenarnya keluar droplet daripada respiratory yang akan keluar. Ataupun masa kita batuk, masa pesakit batuk, masa pesakit bersin dan sebagainya, akan keluar respiratory droplet yang menyebabkan kita boleh inhale that respiratory droplet dan menyebabkan kita mendapat jangkitan COVID-19. So apa yang kita perlu buat ialah jarakkan kedudukan kita. So social distancing tu sangat penting, very important untuk nak menghalang daripada penyakit COVID-19 ni, kita cegah daripada terkena penyakit COVID-19. So nombor satu, kena ada social distancing. So social distancing ni kita limitkan kepada minimalnya ialah 1 meter. So let's say contohnya kalau Dr. Izwan pergi ke pejabat sekarang untuk meeting, so make sure dengan kawan-kawan, walaupun kita kata kemungkinan besar dia tak ada COVID-19, so kita make sure kita mesti jarakkan diri dengan kawan-kawan tersebut sebab kita tak pasti siapakah kawan kepada tersebut. So betul, sangat penting social distancing 1 meter. Sekurang-kurangnya 1 meter. Dan respiratory droplet ni bila kita bercakap, dia boleh juga jatuh ke permukaan seperti tangan, meja, tombol pintu dan sebagainya. So apa yang kita perlu buat, seperti saranan kerajaan, kita perlu sentiasa basuh tangan. So sentiasa basuh tangan dengan that's nombor 2 yang paling important, sentiasa basuh tangan. Kerana apa? Untuk kita nak wash out apa-apa yang terlekat di tangan kita. So kat tangan kita ni sebenarnya dia ada oil tu menyebabkan kita senang untuk virus tu melekat di tangan. So kita sentiasa perlu basuh tangan dengan menggunakan sabun. Kenapa? Sebab sabun tu dia ada contain lipid tu dia boleh memecahkan selaput membran dekat virus tu. So kita akan basuh dengan sabun dan lalukan dengan air yang mengalir supaya untuk wash out all those virus dekat tangan. So sangat penting untuk sentiasa basuh tangan. Okey, apa pula pandangan tentang sanitizer? Sanitizer ni kita guna sekiranya kita tak ada akses kepada air. So sebenarnya sanitizer ni mungkin dia fall under third cara sebenarnya. Kita memang digembar-gemburkan dengan penggunaan sanitizer. Yes, kita perlu ada sanitizer sekiranya kita tak ada akses kepada air. Okey. Pula cara guna kena tahu. Okey, apa konsepnya? Konsepnya ialah kita sapukan semua sanitizer kawasan yang kita rasa dijangkiti, termasuk semualah di lapisan tangan ni, termasuk kuku. That's why kita letak sanitizer di telapak tangan dan start dengan kuku dahulu. Okey, so bahagian kuku tu pentinglah untuk kita sapu, untuk kita ratakan di semua jari kita lah. Okey, dan termasuklah di pergelangan tangan. Kalau rasa siku tu pun terkena, boleh kita lalukan dengan sanitizer, basuh dengan sanitizer. So sanitizer mesti content dia mesti ada 60 alkohol. Tu sangat-sangat penting. Okey, rasa boleh faham ni sebab saya ni first time live ni sebenarnya. Sebenarnya tujuan utama untuk menyahut cabaran Dr. Izwan ni sebenarnya hanyalah untuk bersua muka dengan sahabat-sahabat GD sekalian. Sebab sebelum ni saya jarang sekali dapat bersua muka, jarang sekali dapat mengikuti Family Day. Rasa baru 3 kali. Sekali di KL, sekali di Kelantan dan sekali di Melaka. Rasa last time di Melaka dan kemudian masih tak diberi kesempatan lagi untuk mengikuti Family Day GD. So saya mengharapkan GD, ahli-ahli GD, sahabat-sahabat GD masih mengenal saya Salwani ya. Hopefully pagi ni saya dapat bersumuka dengan sahabat-sahabat sekalian dan hopefully lepas ni insya-Allah kita boleh berjumpa di mana-mana tempat ataupun family day insya-Allah. Okey, next yang saya boleh kongsikan tentang cara nak prevent daripada transmit virus COVID-19 ni ialah dengan memakai mask. Okey, memakai topeng muka. So topeng muka ni cara pemakaiannya saya rasa semua dah tahu dan apa yang saya nak tekankan di sini ialah kita kena cover seolah-olah kita jangan biarkan ada udara masuk ke kawasan muka kita lah. Contohnya ini katalah ini kita punya mask.
So kita kena cover semua. Okay, make sure tali kita kena, sebenarnya saya tak suka sangat guna earlobe. Prefer guna ikat. Cuma masalah sekarang ni ikat tu jarang sekali berada di pasaran, susah nak dapat. So yang earlobe ni pakai je lah mana-mana yang ada. So dia ada banyak jenis mask. Anyway, WHO kata pakai je apa-apa mask. Cuma saya tak recommend untuk pakai kain lah, sebab kadang-kadang kita beri kain tu boleh menyebabkan lagi menambahkan lagi kadar jangkitan kalau kebetulan kain tu terkena jangkitan COVID-19. Okey, cuma yang penting saya nak bagi tahu kat sini ialah sebenarnya saya tak sempat nak berhai-hai, saya tak reti sebenarnya nak berlive ni sebenarnya. Cuba saya rasa macam dah ramai, ada 31 viewer, 32 view yang tengok kali ni. So saya nak bagi tahu kawasan ni adalah kawasan kotor, kawasan kat depan ni. So bila kita pakai, kita selalunya rimas dengan mask ni. So kita akan bawa ke bawah. Bila bawa ke bawah, hai Kak Aino. Bila kita bawa ke bawah, so seolah macam kita dah sentuh bahagian hadapan ni. So bila kita sentuh bahagian hadapan ni yang menyebabkan kita mendatangkan masalah. Bila kita sentuh ke bawah, dan kita touch meja, kita touch tombol pintu, pesakit-pesakit ni bila dia touch benda-benda tu, so dia akan menyebabkan spread tu lagi tinggi. So penting sekali kita faham mask ni kat depan ni kotor. Okay, so bila kotor, so kena buang daripada belakang. So make sure kita tak sentuh kawasan-kawasan di hadapan ni bila kita dah start pakai. So berapa lama nak pakai, terpulang lah. Sebenarnya kalau ada banyak, maksimum masa ialah 4 jam. Tapi mask sekarang ni limited sangat mask, dan dia adalah mahal. So apa yang perlu kita buat ialah kita kena faham konsep bahawa kat depan tu tak bersih. So jangan sentuh bahagian hadapan. Kalau rasa pakai tu sekejap dan kawasan tidak berisiko, kawasan tidak lembab, panas, so bolehlah so called macam pakailah sekali. Kalau macam kadang-kadang kita keluar sekejap je nak pergi ke depan tu sahaja, dan balik tu bagi saya boleh sebenarnya. Cuma off record ni tak ada dalam mana-mana guideline. Guideline kata it is disposable, kena pakai dan tukar terus. Okay? Tetapi fikir macam tu lah, konsepnya ialah kat depan tu je macam kotornya, jangan sentuh bahagian hadapan, balik jemur kat UV. Tu off record lah, jangan jadikan dia sebagai guideline. Cuma kadang-kadang orang tanya, mask ni mahal, macam mana nak pakai sentiasa. Okey, konsep dia kawasan ni kotor, kawasan depan kotor, so pandai-pandai lah. Okey, then last kali saya tengok pakai glove. Okey, saya perasan Dr. Izwan dengan Ustaz Mat pakai glove that day kan, dia pergi pasar pakai glove. So kenapa Ustaz Izwan pakai glove? Sebenarnya pakai glove ni bagus sebenarnya, sebab kita tak touch direct dengan kawasan-kawasan apa yang kononnya kemungkinan besar dijangkiti. Cuma problem kalau pakai glove ni, kita kena make sure glove yang kita pakai tu tak menyebabkan pencemaran, kita tak sepahkan merata-rata. Glove kita pakai tu kena tahu cara pakai biasa sahaja, cuma cara buang tu sangat penting. Cara buka glove tu kita kena faham. Glove tu dah kotor dia bahagian luar, so cara buka kita kena pastikan bila kita buka bahagian luar, bahagian dalam tu yang melekat kat kulit tu adalah sekarang menjadi bahagian luar. Faham ke? So kena pastikan. Saya sebenarnya tak recommend pakai glove. Saya prefer bawa sanitizer ataupun basuh. Sebab pakai glove ni boleh menyebabkan transmisi lagi teruk. Sekiranya let's say kita pakai glove tu terkena COVID-19 dan kita letak glove tu dalam tong sampah yang terbuka, dikhawatiri yang tukar sapu semua tu terkena pula jangkitan tu. Okey, apa yang kita buat, kita just kena faham konsep. Kalau let's say kita faham konsep mask, glove yang kita pakai tu dah tercemar, make sure dimasukkan dalam tong sampah yang bertutup. Ramai yang buat mask guna kain cotton aja, adakah efektif macam disposable mask? Disebabkan sekarang ni, masalah sekarang ni ialah mask tu sangat limited. Jadi WHO recommend any mask, sebenarnya mana-mana mask.
sekurangnya kita pakai. Cuma problem bila kita pakai kain, dia tak ada lapisan-lapisan tertentu. Dia lapisan-lapisan tertentu untuk nak kawal daripada virus tu masuk ke dalam bahagian respiratory kita. Kalau mask ni, kalau saya buka mask ni, saya gunting nak tengok lapisan. So ada mask dia ada tiga. Dia mask sebenarnya untuk coronavirus, dia adalah virus yang kecil. Di antara dia virus kecil tapi tak sekecil mana. Maksudnya kalau less than 5 micrometer, dia terlampau kecil. Terlampau kecil tu memang semua all the time kita kena pakai surgical mask. Tapi sekarang ni dia penyedia di antara more than 5 hingga 10 micrometer. So paling efektif ialah kita pakai surgical mask. Surgical mask ni ada at least sekurang-kurangnya ada 3 lapisan. So lapisan-lapisan tu sangat penting. Nak pakai 3 ply ke 4 ply ke tak kisah, yang sekurang-kurangnya 3 ply, 3 PLY. Okey. Ustaz Izwan kata nak elakkan daripada tersentuh, pakai glove nak elakkan daripada tersentuh. Betul, tapi make sure Ustaz Izwan buang glove dengan cara yang betul, dan buang glove dengan tertutup, dalam tong sampah tertutup. Okey, saya rasa bahagian perkongsian tentang cara-cara nak prevent COVID-19 daripada kita mendapat jangkitan COVID-19, itulah usaha-usaha yang kita boleh lakukan. Apapun, sentiasa doa supaya penyakit ini tidak kenalah, dan semoga kita doakan juga those yang kena penyakit ini diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian ni. Sebab rasanya ujian tu macam sokol besar bagi saya kalau untuk pesakit-pesakit yang terkena, sebab bukan sahaja ujian dari segi penyakit, tapi ujian dari segi mental. Sebab kita rasa macam Allah bersalahnya, kenapalah pergi situ, kenapalah pergi sini, boleh terkena pula dekat adik-beradik, dekat sahabat-sahabat. So penyakit tekanan mental tu agak tinggilah di kalangan pasien-pasien COVID-19 ni. Itulah kita doakan supaya mereka semua diberi kekuatan oleh Allah. Saya kadang-kadang tak sempat nak baca komen-komen tu. Okey tak kalau pakai sarung tangan plastik untuk penyediaan makanan bila kita keluar beli barang. Boleh pakai. Konsepnya ialah kena pastikan lepas cara buka tu penting. Cara nak buka glove tu balik tu penting, supaya kita tak terkena kawasan luar yang dah kotor, dan pastikan glove tu dibuang dalam tong sampah bertutup. That's why dalam KKM dia tak recommend pun pakai glove. Bawa sanitizer atau basuh tangan. That's yang paling penting lah, sanitizer lah kalau kat luar. Sebab kita susah nak akses kepada air kan. Nombor 1 ialah air dan sabun. Nombor 2 sanitizer. Okey. So betul, kena buang dalam tong sampah bertutup. Tong sampah tu kena buang tak? Boleh buang tapi susah nak beli baru sekarang ni sebab kedai RM2 tak buka. So better tak payah buang tong sampah. Okey, jemur tong sampah tu dekat ada kawasan UV. Okey. Maksudnya komen-komen tu saya tak sempat nak baca sebenarnya. Okey, apapun itulah perkongsian tentang cara-cara nak mengatasi masalah COVID-19 ni. So apapun yang berlaku, ada hikmah di sebalik COVID-19. Banyak sangat hikmah di sebalik COVID-19. Mungkin perkongsian seterusnya adalah tentang hikmah-hikmah lah yang kita boleh ambil daripada penyakit COVID-19 ni. Bila sebenarnya bila wabak ini ada, sebenarnya wabak ni bermula pada Februari lagi kan, Februari 2020, right? 2020 di negara Malaysia. Masa tu saya pergi ke Mesir dan pergi menunaikan umrah. So balik daripada umrah tu, bos call kata jangan masuk office. Kuarantin 14 hari kat rumah. So saya macam tertanya-tanya, benda ni kenapa sampai tahap kena kuarantin? Dah lah pergi Mesir masa tu, rasa macam wow, hebatnya penangan Malaysia kena COVID. Sebab semua orang tak nak kawan dengan kita. Dia orang tengok pelik sangat. Dia orang macam melarikan diri. Orang Mesir melarikan diri at that time dengan orang Malaysian. Orang Indonesian tak apa pula. So kita orang terpaksa lalui banyak checkpoint. Malaysia kena lalui banyak checkpoint untuk pass through Mesir punya gate. Padahal kes kat kita masa tu tak banyak pun sebenarnya. Masa tu kes kebanyakan daripada travelers daripada China. Apapun, sebenarnya bila balik tu rasa macam wow, hebatnya COVID-19 sampai kena kuarantin. Okay. Dan lepas pada kena kuarantin tu,
penyakit tu makin teruk sampai dah ada kematian dan ada kematian seterusnya. So kita tengok frontliner pun penat. Maksud tu terasa macam bala apa kat ini, sampai terkeluar perkataan bala apa kat ini. Sebab apa tahu? Sebab rasa macam mungkin bala Allah nak turunkan kat kita, sebab kat saya lah, sebabnya rasa macam jauh sangat dengan Allah, selalu sibuk dengan dunia, luangkan sedikit sangat masa untuk nak mengingati Allah setiap hari. So rasa macam wah, ini mungkin ini bala untuk saya. Tapi bila kita bercakap pasal bala ni, kalau ulama maqasid syariah kata, betulkan saya kalau saya salah, kita jangan meletakkan sesuatu musibah itu sebagai satu ujian tu ataupun satu wabak itu sebagai bala, kerana seolah-olah kita menghukum, pandai-pandai membuat hukuman, sedangkan hukuman itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. So mungkin apa yang sesuai ialah kita anggap bila COVID-19 ini sebagai satu ujian yang besar untuk kita semua. Semua negara dah sekarang ni tengah berperang dengan COVID-19. So ujian ini adalah ujian yang sangat besar. Apapun kita sebagai orang Islam, kita kena ingat setiap manusia ni akan diuji. Hatta Nabi yang sangat baik pun diuji dalam dakwah dia. Apatah lagi kita yang hanya yang bagi saya lah, apatah lagi saya yang hanya biasa-biasa sahaja. So kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk ayat 2, manusia ni akan diuji untuk mengetahui tahap mana keimanan dia, keimanan kita. So apapun kita kena kembali kepada Allah lah. So apakah hikmah-hikmah yang kita boleh peroleh daripada wabak COVID-19 ni? So mungkin saya share hikmah dari segi pihak perubatan lah. So bila ada COVID-19 ni, kita dalam medical kita ada nama term public health. Maksudnya ada department public health yang tackle tentang masalah-masalah public lah. So bila ada masalah, dia akan merancang macam mana nak prevent, macam mana nak merencanakan lah, macam mana nak mengurangkan transmisi dan sebagainya. So bila kita berhalusi, sebenarnya Allah dah ajar, Nabi dah ajar kat kita macam mana cara nak prevent. Nabi kata bila ada satu musibah, satu wabak, jangan keluar daripada kawasan tersebut dan jangan masuk ke kawasan tersebut. So that's clear. So sepatutnya benda tu kita praktis awal-awal lagi. Tapi of course kita ada kena consider beberapa faktor lain lah. Dan bagi pihak kami, bila ada COVID-19 ni, terasa sangat macam ya Allah, syumulnya Islam tu sangat syumul. Everything. Kita tanya je ustaz, kita tanya mufti, macam mana nak pakai PPE, macam mana nak solat dengan PPE, macam mana nak solat dengan PPE, macam mana nak ambil sembahyang dengan PPE, semua dah ada. Fiqh tu sangat luas. Ilmu fiqh tu sangat luas dan ia sesuai digunakan. Dan ia boleh berubah mengikut keadaan individu tersebut. Contoh yang paling mudah, sebenarnya kita solat 5 hari setiap hari. Bila kita pergi musafir, kita boleh dibenarkan jamak qasar. Itulah perubahan yang boleh berlaku dalam fiqh. Sama juga sekarang, sebelum ni kita digalakkan ke masjid, tapi rupanya ada keadaan yang kita tak boleh ke masjid. Itulah ramai kawan-kawan yang say hi. Saya tak sempat nak balas sebenarnya. Zuli Zaliana, lama tak jumpa. Yes, lama tak jumpa. InsyaAllah suatu hari kita akan jumpa insyaAllah. Tu kita discuss pasal hikmah COVID. Itulah salah satu hikmah di pihak kami, merasakan Islam tu sangat baik. Dan COVID ni di Malaysia ni ditakdirkan terkena pula dekat orang tabligh. Orang tabligh ni sangat dahsyat. Mereka sangat hebat lah. Memang sangat dikagumi. Kagum dengan keindahan dalam diri mereka. Mereka sanggup datang, senangnya nak ajak mereka datang, mereka ikut je arahan ketua mereka, taat, datang je ke hospital, sangat berhemah, tak ada tengking-tengking. Of course lama datang hospital, tapi tak ada masalah merungut. Dalam buat solat, mengajak solat, everything kita tengok macam rasa Allah bagi ketenangan dalam hati frontline yang merawat those tabligh punya patient. Macam senang sangat nak tackle mereka. Dan itulah betul lah dalam hashtag rindu orang tabligh tu, memang betul. Sebab dalam hospital, sekarang ni hospital Sungai Buloh seolah-olah macam jadi macam masjid, right? Macam seronok lah.
kita tengok sebelum ni, kalau doktor, macam saya sendiri, kalau nak ajak pesakit solat, agak susah sebenarnya. Kita takut mereka tersinggung, ataupun takut waris tu tersinggung. Tetapi sekarang ni, mereka yang ajak kita solat, mereka tabligh yang ajak kita solat. So, hebat, sungguh hebat. Memang kluster tabligh dalam kenangan sungguh lah. Sekarang ni kluster mereka tu dah berkurangan di hospital. So sekarang ni timbul pula kluster-kluster baru. So pihak frontline sangat-sangat merindui mereka. Even kita tengok update daripada doktor-doktor Cina, doktor-doktor kafir sekalipun, yang bukan, yang masih bukan Islam, mereka mengkagumi orang-orang tabligh ni. Sedang mereka sanggup menunggu orang-orang tabligh solat sebelum memeriksa. Kadang-kadang dulu kita sama-sama kawan, kita tengok mereka bukan macam bila sakit solat dan mereka tak pasal tunggu, doktor tak pasal tunggu, ada satu pandangan sinis. Tapi tak, sekarang mereka nampak tenang dengan keadaan orang-orang tabligh tu. So mereka tunggu, dan kadang-kadang orang tabligh mendoakan mereka. So mereka happy lah nampak satu Islam tu tersebar. InsyaAllah Islam tu tersebar dengan lebih kuat, lebih luas insyaAllah selepas ini. Itulah antara hikmah-hikmah besar yang kita boleh ambil. Dan antara hikmah lain tentang COVID ni lah, kita boleh belajarlah cara penjagaan diri, cara penjagaan diri untuk jaga diri kita dan jaga dan jaga juga orang lain. So ada elemen jangan selfish kat situ. So duduk kat rumah ni, orang yang berjaya duduk kat rumah, stay at home ni, ialah orang yang tidak selfish, yang tidak selfish. Of course stay at home ni satu benda yang beban yang besar sebenarnya, especially untuk lelaki, betul ke? Ustaz-ustaz, susah kan nak duduk kat rumah? Bagi saya sangat-sangat susah, sangat-sangat boring sebenarnya. Tengok 24 jam dengan anak, abah, umi, every time diorang ni macam tu dah sebut abah, umi nak tu nak ini. So sangat-sangat merimaskan kadang-kadang tu. Tapi itulah hikmahnya sangat banyak. Kita boleh tengok macam mana kesusahan cikgu menjaga anak kita, kesusahan orang taska menjaga mengasuh anak-anak, cikgu-cikgu pasti, cikgu-cikgu tadika mengasuh anak-anak kita. Macam itulah hari-hari mereka hadapi. Tapi kita selalu komen itu, komen ini, right? Padahal kalau kita kat rumah pun kita tak mampu nak jaga anak-anak tu, tak mampu nak masakan sedap-sedap pun. Tapi sekarang ni semua ustazah nampak macam dah jadi chef, tapi tak boleh nak konvo. Tapi department culinary tak boleh nak konvokan mak-mak tu. So masak je lah. Okay, itulah antara hikmah COVID. Dan untuk NGO, saya rasa Cik GD pun ada terlibat dengan asnaf bantuan untuk asnaf untuk ini soalan serius doktor. Pesakit yang dah sembuh kemudian dia derma plasma mereka untuk pesakit yang lemah, adakah pesakit lemah imunisasi dia tu menjadi kuat imun dia, atau plasma itu hanya untuk bantu pesakit bertahan sebentar saja? Soalan ni soalan serius juga. Jawapan pun saya tak jawapan agak serius. Plasmapheresis, untuk kita nak ambil antibody dalam badan, antivirus dalam badan pesakit yang pernah kena tu. Of course untuk lawan bantu bertahan. Yes, soalan tu macam bantu pesakit untuk bertahan sementara je. Macam ni, bila virus ni, bila dia masuk dalam badan kita, dia boleh menyerang badan kita. So bila dia menyerang badan kita, kita serang balik. Bila kita serang balik, serangan kita tu mampu ke tak mampu nak serang. Kalau antibody kita kuat, kita mampu serang. Dan kadang-kadang serangan COVID ni, dia bukan hanya serangan kita balik tu yang teruk. Maksudnya kita menyerang teruk, kita lawan balik tu dalam keadaan yang teruk. Contohnya macam ni, bila masuk virus dalam badan, kita ada reaksi kita tu tak boleh over. Kalau reaksi tu over sangat, kita menyerang diri kita sendiri balik. So kadang-kadang keadaan macam tu yang menyebabkan kita jadi lemah. So salah satu cara sekarang ni yang difikirkan ialah untuk mendapatkan plasma daripada pasien yang dah kena, supaya kita tak adalah nak serang balik dalam keadaan yang teruk. Boleh ke? Faham ke? Boleh Dr. share method atau ubat yang digunakan untuk membunuh virus COVID? Virus memang tak ada ubat. Antivirus selalunya untuk, kalau macam contoh pesakit chickenpox contohnya, untuk anak-anak kita chickenpox tu, dia adalah virus. So virus tak ada ubat. So bila tak ada ubat, kita hanya bagi antivirus kepada mereka yang teruk, atau mereka yang berpotensi untuk mendapat jangkitan yang teruk.
Contohnya pesakit-pesakit kanser yang tengah menjalani kemoterapi, patient onkologi, so kita bagi antiviral. Ataupun orang-orang tua yang mungkin dah tak ada antibody untuk penghasilan antivirus, so kita bagi. Tapi COVID-19 ni memang tak ada ubat. Ada yang kata kita boleh bagi vitamin C. Dia ada kajian tentang vitamin C. Vitamin C ni dia ada isu banyak sebenarnya. Dia adalah anti-inflammatory. Tadi saya bagi tahu bila ada masuk virus dalam badan, inflammatory berlaku. So kita nak mengurangkan inflammatory itu, kita bagi anti-inflammatory. Di salah satunya ialah vitamin C. Tapi dia biasanya kita makan vitamin C semasa kita demam untuk mengurangkan simptom. Tu agak clear dari segi evidence. Tapi dari segi untuk merawat, no, tak ada. Dia jelas tak ada konsep untuk merawat lah. Dia hanya mengurangkan simptom mungkin dia. Sekiranya dia diarahkan untuk self quarantine di rumah, apa do's and don'ts yang perlu dipatuhi? Konsepnya jangan bercampur dengan geng serumah, dengan ahli rumah. So duduk dalam bilik, tutup bilik ketat-ketat, makan, isteri kena hulur, mandi tak boleh share bilik air. So konsepnya kita nak elakkan apa yang kita ada. Kita kemungkinan kita dapat COVID-19, kita tak nak spread kepada others. So konsepnya sama. Bila kita bercakap, kita kata droplet akan keluar dalam 1 meter distance. So jangan bercakap dekat-dekat, buka pintu untuk ambil makanan dan sebagainya sahaja. Boleh ke Ustaz Firdaus? Okey, saya pun tak pasti berapa minit dah saya bercakap ni sebenarnya. Boleh. Okey, sekarang kita dah 10.30. So saya rasa macam ada 10 minit lagi untuk perkongsian seterusnya. Sebenarnya tajuk yang diberikan oleh Ustaz Izwan ialah pengurusan kesihatan diri. So pengurusan kesihatan diri ni, saya sebenarnya segan nak share sebenarnya tentang penjagaan kesihatan, kerana saya teramat yakin dengan mama-mama, umi-umi dalam grup GD ni, bila tengok berbincang dalam grup WhatsApp, mereka sangat mementingkan penjagaan kesihatan dari segi pemakanan, kebersihan dan sebagainya. Kadang-kadang kita di pihak doktor pun rasa macam cemburu, rasa macam wow, mereka hebatnya dari segi penjagaan kesihatan. Kadang-kadang ada yang WhatsApp saya tanya, perlu tak makan vitamin C, perlu tak makan perlu tak makan vitamin D, perlu tak makan kalsium. So kadang-kadang jawapan yang saya berikan ialah secara general sahaja, kerana saya bukan dalam bidang nutrisi. Saya punya fokus kepakaran saya ialah bidang penyakit, diagnostik penyakit. Saya bidang patologi kimia. So jawapan saya ni kadang-kadang ia lebih kepada secara umum sahaja. So di universiti, bila kita berada dalam bidang akademik, kita terikat dengan disiplin ilmu. Bila ada disiplin ilmu, dia menyebabkan kita kadang-kadang susah nak mengeluarkan macam fatwa lah kot, susah nak mengeluarkan satu info, kerana kita rasa betul ke info ni, sebab ini kan sains dia berubah. Agama, contohnya hadis pun disiplin ilmu ni sangat ketat. So sama juga dengan bidang perubatan, disiplin ilmunya sangat ketat, cuma ada sedikit perbezaan lah. Disiplin ilmu bidang hadis, kita sangat yakin hadis tu boleh digunakan di sepanjang zaman. Walau bagaimanapun untuk bidang medical, disiplin ilmu ni dia apa yang kita nak bagi tahu, kita kena ada evidence based medicine. So apakah evidence based medicine tu? Evidence based medicine ni ialah satu penghasilan dari satu result daripada kajian-kajian. Nanti detail ambil atau capit. Okey, satu result daripada kajian-kajian yang terkumpul. Maksudnya contohnya katalah saya buat kajian tentang vitamin D contohnya. Perlu tak kita makan vitamin D? Kita ni orang muda, muda lagi kita. Okey, kita ni orang muda, katakan kita ni orang muda. Perlu tak kita makan vitamin D? Perlu ke tak? Okey. Sebenarnya jawapannya saya tak pasti, sebab bila research kita buat dan semua orang buat research, merata-rata seluruh dunia buat research pasal vitamin D.
Kerana apa? Kerana kita nak tentukan perlu tak orang Malaysia makan vitamin D, perlu tak orang Amerika makan vitamin D, perlu tak orang Arab makan vitamin D. So contoh macam tu. Semua orang buat research. So ada orang yang akan ambil result daripada research tu, kita panggil literature review, review balik, systematic review balik, ada tak kemungkinan pentingnya vitamin D ni, adakah betul pentingnya vitamin D untuk kita ambil, dan berapa dosage dia. So kajian-kajian tu yang kita boleh gunakan sama ada nak jadikan dia sebagai guideline atau tidak. So sekarang ni contohnya vitamin D, kalau segi logiknya dalam buku teks bahasa Melayu, buku teks sekolah rendah pun kata vitamin D sangat penting untuk tulang, right? Tapi kalau daripada kajian saya tak ada pun. Maksudnya macam itulah. So takkan saya nak hebahkan seluruh dunia bahawa vitamin D tak penting, tak boleh. So saya perlu buat literature review lagi atau buat systematic review lagi untuk nyatakan kelebihan vitamin D. Itulah evidence based medicine. So everything bila saya bercakap pasal kalsium ke, pasal vitamin D ke, pasal suplemen ini suplemen ke, semuanya hanya kena based on evidence based, dan apa pun yang kita makan, yang kita buat, kena balik kepada agama juga. Balik kepada apa yang Nabi ajar, bersederhana. Kalau nak ambil suplemen, bersederhana dalam ambil suplemen. Nak buat itu, nak buat ini, bersederhana sahaja. Itulah rasanya penjaga kesihatan tu saya tak fokus secara detail. Sebab saya rasanya penjaga kesihatan tu terlampau umum. Berat untuk saya perkatakan di sini. Apapun buat masa sekarang, sentiasalah doa supaya Allah jauhkan kita daripada terkena wabak. Salam Dr. Wani, anak duduk di rumah nampak lebih sihat berbanding bila hantar ke nursery sebelum ni. Sangat bimbang bila PKP ni habis nak hantar ke taska nursery. Sebab nampak memang sangat mudah penyebarannya nanti. Betul. Tu saya kata mungkin pasca COVID nanti kita akan ada perubahan yang besar sebenarnya. So siapa-siapa yang boleh adapt dengan perubahan ni ialah orang yang berjaya. Perubahan besar dari segi ekonomi, dari segi pembelajaran dan sebagainya. Mungkin orang-orang yang buat bisnes memang kena start fikir dah macam mana nak berubah lepas ni. Macam mana nak buat perubahan. Mungkin kita dari di pihak pendidik pun macam mana kena perlu berubah lah untuk nak belajar secara online, nak mengajar secara online dan sebagainya. Cuma Adila, saya nak kongsi share dalam buku Jawes Microbiology. Ni buku ni kita orang guna semasa master microbiology. Dia menyatakan bahawa katalah sebenarnya duduk di nursery ni baik. Dalam buku tu kata duduk nursery ni bagus sebenarnya, sebab dia mengeksposkan anak-anak kepada penyakit yang biasa supaya anak-anak kita ni boleh menghasilkan antibody. Macam itulah. So ada pro and cons lah pergi taska tu. Cuma itulah kita doa-doa lah semoga kita sebagai ibu bapa ni, kalau anak-anak tu ada demam, kalau boleh elakkan daripada menghantar anak-anak ke taska lah, supaya kita mengurangkan jangkitan kepada orang lain. Kembar saya lahir dengan kekurangan vitamin D, sedangkan masa mengandung saya ambil vitamin D. Tangguh keluar pasal magnet sudah kuat sangat. Wow. Okay. Saya ini pernah tanya macam ni pasal vitamin D ni. Macam ni saya rasa dia tanya, doktor ni jarang check vitamin D pesakit sebenarnya. Dia mesti ada reason kenapa dia check. Sama ada kita tengok baby yang dilahirkan tu ada masalah tak, ataupun nak tengok perkembangan, ataupun mungkin ada study yang dijalankan. Dan untuk pengetahuan semula, saya buat kajian, saya fokus on vitamin D. Dan fokus saya pernah buat untuk semua health staff di USM. Semualah majority vitamin D semua low. Tapi bukan problemnya, walaupun vitamin D kita low, saya buat dalam healthy adult. Bila saya scan the bone tu comel aja, okey je dengan bone tu. So that's why kita nak tahu sekarang ni ialah berapa banyak kita perlukan vitamin D. Kadang-kadang low vitamin D tu definisi dia tu berubah-ubah mengikut tempat, mengikut laboratory juga, mengikut lab. Itulah sekarang ni tak ada masalah kan, anak kembar tu okey kan dari segi perkembangan otak. Sebab vitamin ni dia bukan sahaja penting untuk tulang, dia boleh mencegah kencing manis, mencegah penyakit kanser. Dia misnomer sebenarnya, dia adalah bukan vitamin, dia adalah macam so-called hormon. So dia ada reseptor dia dekat majority of the cell
majority of our cell dekat organ ni. So vitamin ni sangat penting sebenarnya. Cuba kita nak tahunya berapa banyak kita perlu vitamin D. Okey. Saya pun tak pasti lagi apa yang saya boleh kongsi pada hari ini. Cumanya saya mengharapkan adik-adik GD semua sihat. Kita doakan semua sihat. Sentiasa doa kita dihindari daripada penyakit wabak ni, dan sentiasa doa supaya Allah tarik wabak ni daripada Malaysia. Sesungguhnya PKP ni amat susah, dan asnaf-asnaf yang ramai kat luar tu sangat-sangat memerlukan bantuan. So apa-apa yang kita boleh bantulah. Saya kalau nak recommend dekat MTGD untuk buat promosi jiran tengok jiran. Sebab sekarang ni semalam saya pergi hantar susu dekat satu rumah tu. Rumah tu besar-besar je keliling kelalang tu. Tapi anak dah 2 hari anak yang tu tak 2 hari dah tak minum susu. So seolah-olah macam jiran tak kenal jiran lah. Tu macam tu lah. Kalau boleh kita buat promosi jiran tengok jiran. Tengoklah, maksudnya tengok keliling kelalang tu. Perlu tak bantuan. Dan mungkin saya rasa orang yang biasa terlibat dengan kita bantu asnaf ni, kalau boleh bantu mereka dari segi keperluan harian dan juga dari segi spiritual. Mereka sangat-sangat perlukan spiritual sebenarnya. Kalau tak, mereka akan kekal dalam asnaf, dan mereka akan sentiasa berlumba-lumba untuk mendapatkan bantuan. Itulah, bukan kalau boleh orang kata jadi NGO ni kena sentiasa positif. Tapi sepanjang saya terlibat dengan NGO kebajikan ni, saya rasa benda yang sangat penting ialah kita bagi bantuan spiritual sekali. Selalunya bila saya bawa bantuan, kita akan bawa kit rohani. Kit rohani, dalam tu ada, tak ada apa pun, dalam tu ada kain solat, lagu solat, sedikit buku-buku Iqra, buku-buku tentang solat. So bila kita follow up, especially last year bulan Ramadan tahun lepas, kita janji dengan imam, tengok asnaf ni kalau dia berjaya ke masjid seminggu, kita akan bagi dia baju raya dan sebagainya. So kebanyakannya sampai menangis-nangis. Memang mereka nak ke masjid sebenarnya, cuma cara kita mengajak dakwah je lah yang kita cara kita dakwah mereka je rasa macam ada limitasi kat situ. So itulah, kita kalau boleh nak recommend kepada semua NGO untuk bagi bantuan spiritual supaya mereka tidaklah tergolong dalam golongan yang sentiasa meminta-minta lah. Sorry kalau benda tu bunyinya kasar. Sekarang ni dah 10.42. Saya rasa saya boleh berakhir di sini sahaja dahulu. Semoga kita boleh jumpa di lain masa, dan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bahasa. Semuanya kekurangan daripada saya, yang lebihnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Dr. Izwan atas jemputan. Terima kasih MTGD atas jemputan. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.